Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita mengenal sepintas mengenai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, nama penyusunnya adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 Hijriah. Sewaktu beliau berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta, kitab guru beliau, yaitu Imam Malik. Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya, yaitu Muslim bin Khalid, untuk berfatwa. Kata Ali bin Utsman mengenai Imam Syafi'i, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafi'i. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya." Saudaraku, ketika beliau berumur hampir 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai seorang ulama besar dalam ilmu hadis dan fikih. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak. Di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Farsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira 2 tahun lamanya beliau dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu, bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan penghidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak. Sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun al-Rashid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menetap di Baghdad, di sanalah beliau menyiarkan agama dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama, terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat yang pertama yang dikenal dengan qaul qadim. Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 Hijriah. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir. Di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru yang dikenal dengan qaul jadid. Kata-kata Syafi'iyah sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafi'i. Ialah, kata beliau, apabila hadis itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah
perkataanku yang timbul dari ijtihadku. Saudaraku, pengikut mazhab Syafi'i yang terbanyak antara lain Mesir, Yaman, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.